Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan menyambung pelajaran terakhir tajuk akhlak 8.5 kesan tidak menjaga kemudahan awam. Sebelum kita memulakan, mari kita membaca doa belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Okey. Jadi anak-anak, untuk tajuk hari ini sila buka muka surat 59. Muka surat 59 pelajaran akhlak. Baik. Hari ini kita akan belajar kesan tidak menjaga kemudahan awam. Sebelum ni kamu sudah pun tahu apa itu kemudahan awam, contoh-contoh kemudahan awam, cara menjaga kemudahan awam dan kebaikan-kebaikan kemudahan awam. Jadi hari ini kita akan belajar apakah kesan sekiranya kita tidak menjaga kemudahan awam. Jadi anak-anak, apakah contoh kemudahan awam? Siapa masih ingat? Contoh kemudahan awam ialah public phone, contohnya telefon awam, ataupun perhentian bas, ataupun hospital, ataupun sekolah, ataupun apa lagi? Banyak ustazah, banyak sangat kemudahan awam yang disediakan oleh kerajaan, swasta maupun individu. Jadi kalau kita tidak menjaga kemudahan awam yang diberikan, apa akan jadi? Yang pertama, menyusahkan orang ramai. Menyusahkan orang ramai apabila berlaku kecemasan. Kan? Apabila berlaku kecemasan. Contoh. Saya bagi contoh. Masa tu, kamu tiada telefon. Kebetulan ada orang aksiden di situ. Kamu mahu tolong. Kebetulan kamu tiada telefon, kan kamu kecil lagi. Jadi kamu mau call polis. Kamu pun bukan mau call polis, kamu mau call hospital lah kan. Kamu pun pergi ke kawasan public phone. Kamu nampak ada public phone, kan? Kamu pun pergi ke sana, tetapi tengok-tengok public phone-nya putus. Jadi macam mana mau call bomba, macam mana mau call hospital, macam mana mau call polis, kan? Jadi itulah kesan. Kesan kalau tidak menjaga kemudahan awam. Pertama, menyusahkan orang ramai apabila berlaku kecemasan. Yang kedua, meningkatkan kos penyelenggaraan. Penyelenggaraan ataupun kos membaik pulih. Penyelenggaraan ni maksudnya kos untuk kamu repair lah. Repair kan? Tahu repair, membaik pulih. Contoh kan? Kamu tengok tadi public phone rosak kan? Jadi kalau public phone rosak, terpaksalah orang yang sediakan public phone tu keluarkan lagi kos untuk baiki public phone tersebut. Jadi meningkatkanlah kos diorang. Kesian diorang. Diorang dah lah bagi percuma kamu guna. Kan? Lepas tu dirosakkan lagi. Contohnya lagi meja sekolah. Meja sekolah, kerusi sekolah, tolong jaga baik-baik. Sekolah sudah sediakan meja, kerusi untuk kamu belajar. Tiba-tiba kamu conteng. Tiba-tiba kamu kasih tolak-tolak meja tu, kamu kasih patah-patah kerusi. Jadi itu semua sepatutnya tidak boleh. Sebab menyusahkan. Satu, meningkatkan kos. Dua, kan? Okey, yang ketiga, merosakkan kemudahan awam adalah satu kesalahan dalam undang-undang negara. Kan? Merosakkan kemudahan awam adalah satu kesalahan, okey? Satu kesalahan. Jadi, tolong jangan rosakkan kemudahan yang disediakan kepada kamu. Yang keempat, perbuatan tersebut juga dilarang oleh Allah.
bahkan akan mendapat dosa. Nampak? Sudahlah buat kesalahan, undang-undang. Lepas tu buat lagi yang apa Allah larang. Lepas tu dapat dosa. Lepas tu masuk neraka. Sebab apa? Sebab menyusahkan orang, kan? Ha. Jadi, kita kena ada akhlak. Orang sudah bagi, kita pun gunalah dengan sebaik-baiknya. Kan? Itu namanya berbudi. Yang kelima, orang yang tidak menjaga kemudahan awam akan menyebabkan orang lain susah untuk mendapat dan menggunakan kemudahan yang disediakan terutama waktu kecemasan. Macam saya kata, susah untuk orang bila dia orang mau guna time-time emergency, tiba-tiba tak boleh guna pula. Menyusahkan jadinya. Jadi kamu kena selalu elok-eloklah guna barang orang kalau guna barang yang disediakan tu. Okey? Sebab nanti orang lain pun boleh guna juga barang tu. Kan? Jadi, itu sahajalah kesan-kesan tidak menjaga kemudahan awam. Okey, jadi sebagai latihan, kamu pun sudah belajar habis tajuk ini. Ustazah akan memberikan kamu lembaran ini ya, lembaran latihan ini. Ustazah minta kamu supaya menjawab soalan-soalan yang Ustazah berikan. Yang pertama, apakah maksud kemudahan awam? Ni kamu boleh rujuk buku buka surat 56. Yang kedua, berikan 2 cara untuk kita menjaga kemudahan awam. Cara ni terserah kamu mau rujuk buku ataupun tidak, atau kamu buat sendiri lebih baik. Yang ketiga, nyatakan 2 kesan tidak menjaga kemudahan awam. Kesan tidak menjaga kemudahan awam ni baru je kita belajar tadi. Jadi Ustazah harap kamu dapat memahamilah pelajaran yang terakhir ni dan Ustazah sudahi kelas kita hari ini dengan tasbih kifarah dan suratul As. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum.